Bismillahirrahmanirrahim. Berita paling tergempar untuk 21 Ramadan. Akhirnya, Mukhris Mahathir mengaku mereka menerima notis daripada SPRM di Putrajaya untuk menyiasat skandal rompakan ke atas Tun M dalam Malaysia. Cukup mengerikan. Buat kali pertama sejak sekian lama Mukhris Mahathir berkurung dalam gua. Akhirnya anak Tun M yang seterusnya mengaku dan membocorkan satu rahsia panas bahawa SPRM telah mengeluarkan notis rasmi untuk menyiasat Tun M di Putrajaya. Masin lagi mulut Jupazli Syekh Ahmad, Tun M. Benar semua ramalan saya. Akhirnya Mukhris Mahathir terpaksa tembak kepala diri sendiri, terpaksa tembak kepala ayahnya sendiri, terpaksa pancung kepala ayah kesayangannya sendiri dengan pengakuan berani mati ini bahawa Tun M secara rasmi menerima notis daripada SPRM untuk disiasat dalam skandal rompakan, skandal jenayah pengubahan wang haram, skandal menyembunyikan harta di luar negara, skandal salah guna kuasa, skandal rasuah di Putrajaya. Apa sudah jadi? Mukhris Mahathir, kenapa anda membocorkan rahsia ini? Sepatutnya kita saja yang tahu bahawa Tun M wanted oleh SPRM. Kalau anda semua perasan, semua lelaki anak kandung Tun M mengkantoikan dedi mereka menjadi suspek penjenayah yang disiasat oleh SPRM dalam negara ini. Nampaknya anak-anak lelaki Tun ini sememangnya tidak mahu menyelamatkan dedi kesayangan mereka daripada disumbat dalam penjara rakyat. Nampaknya anak-anak Tun ini pengecut, penakut, pondan, mereka secara beramai-ramai mengkambing hitamkan bapa sendiri untuk ditangkap dan disiasat oleh SPRM. Ini sangat-sangat mengejutkan, sangat-sangat menggemparkan dan sangat-sangat dahsyat. Boboiboy, oh boboiboy. Oh, anda dengan abang-abang anda tidak berani check in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Anda nak kambing hitamkan bapa sendiri yang memperkayakan anda menjadi billionaire dalam skandal rompakan saga ini depan SPRM. Oh, biar betul. It's very fishy and it is
something wrong with your son. Tun, this is a big problem for you. Cuba anda lihat. Anak-anak Tun pun tak berani nak backup Tun. Mereka yang merompak projek, mereka yang dapat projek, mereka yang jadi billionaire, nama mereka yang ada dalam Pandora Papers dan Panama Papers, tetapi mereka mengheret sekali nama daddy mereka untuk disiasat oleh SPRM. Saya nak tanya boboiboy dengan abang-abang dia yang tengok video ni. Kamu kan yang mengaku depan pegawai-pegawai penyiasat SPRM. Daddy kamu dalang utama merompak projek orang Melayu di Putrajaya berpuluh-puluh tahun sampai kamu jadi billionaire. Betul kan? Oh, lepas kamu kena grill oleh pegawai-pegawai SPRM, terus kamu cakap, okey, kami terus teranglah. Semua harta ni daddy kami yang punya. Harta yang disembunyikan di luar negara tu daddy yang punya. Daddy pakai nama kami saja. Daddy yang rompak semua projek dalam Malaysia. Kami ni hanya atas nama saja. Tapi hakikatnya harta ni atas nama daddy. Macam tu, Bobo Boy, Mokjani, Mirjan. Oh, patutlah Tun M. Sakit jantung, masuk IJN, berkurung 3 bulan dalam IJN, lari dari SPRM, lari daripada siasatan skandal rompakan besar ini. Oh, anak-anak dia pun tak nak tolong daddy dia. Tak nak cover daddy dia pasal skandal rompakan berpuluh-puluh tahun di Putrajaya. I feel sorry to you, Tun. I know you watching this video. Di bulan Ramadan ini, sepatutnya rahsia anda disiasat oleh SPRM tidak boleh kantoi dan tidak boleh bocor maklumat sulit ini kepada 33 juta rakyat. Tetapi dupangnya, biulnya, bodohnya, talengongnya anak-anak kamu ini, Tun, buat apalah anak-anak kamu pergi bagi tahu dengan media antarabangsa. Dia pergi bagi tahu dengan media tempatan. Daddy kami ditangkap oleh SPRM, disiasat oleh SPRM. Do you think rakyat akan bersimpati dengan Tun? Rakyat malah ketawakan Tun hari ini. Saya sendiri sangat terkejut. Kenapa anak-anak Tun kantoikan Tun menjadi suspek penjenayah utama untuk disiasat, untuk ditangkap, untuk didakwa dalam mahkamah oleh SPRM. What happened with your son, Tun M? Dari segi strategi politik tentang skandal rompakan Tun M, at the first place, sepatutnya yang umumkan Tun M ditangkap dan disiasat oleh SPRM ini adalah kerja Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar Ibrahim yang sepatutnya umumkan. Tapi iyalah, nampaknya anak-anak Tun ni pun semuanya tak ada guna. Dah tak sabar tengok daddy mereka check in penjara Kajang jumpa banduan Najib. So mereka sendiri telanjang bulat bogelkan daddy mereka depan seluruh dunia. I'm shocked. Mukhris mengaku hari ini Tun M menerima notis untuk disiasat oleh SPRM. I'm shocked. Mukhris mengaku dia nampak notis rasmi, notis arahan daripada SPRM yang ditandatangani oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang menyebut Tun M officially disiasat oleh SPRM kerana skandal jenayah rompakan yang terbesar di dunia.
Kenapa Mukhris bocorkan rahsia bapa dia? Why Mukhris? Ha? Kamu sepatutnya sebagai anak yang baik, simpanlah rahsia ni baik-baik, Dupang. Cover sikitlah air muka bapa kau. Tun M kot. Dia kan sempurna. Dia kan tak ada harta. Dia hanya ada duit pencen. Dia tak ada duit. Kenapa lah kau pergi katakan bapak kau sendiri merompak dalam Malaysia ni? Mukhris, Murjani, Mirjan. Itulah. Tun tersalah mendidik anak. Ini jadi dia. Semua jadi biol. Makin lama makin dupang. Makin tua makin dupang. Makin tua makin gila. Telanjangkan bapak sendiri, bogelkan bapak sendiri, tembak kepala bapak sendiri, pancung kepala bapak sendiri. Yang kamu tergesa-gesa nak bocorkan rahsia bapak kamu disiasat oleh SPRM ni kenapa, Mukhris? Murjani, Mirjan. Kamu pula yang kelengkabut huru-hara tunggang terbalik. Belum lagi bapak kamu ditangkap, belum lagi bapak kamu dipanggil oleh SPRM, belum lagi bapak kamu pakai baju oranye SPRM, belum lagi bapak kamu disumbat dijatuhkan hukuman untuk check-in penjara. Yang kau ni gali lubang kubur sendiri, mengaku depan seluruh dunia, mengaku depan rakyat, ya keluarga kami merompak. Keluarga kami disiasat oleh SPRM, daddy kami disiasat. This is a laughing stock. This is very funny. Terima kasih banyaklah bagi bola tanggung. Terima kasih banyak. Akhirnya mengaku jugalah anak-anak daddy, Tun M disiasat oleh SPRM. Kenapa Tun M tak buat statement rasmi dekat blogspot check date kah, dekat Facebook rasmi tu Dr. Mahathir kah, dekat TikTok rasmi tu Dr. Mahathir? Malu Tun disiasat oleh SPRM? Malu nak mengaku sampai anak-anak kau yang terpaksa bercakap untuk Tun? Oh, waktu merompak berpuluh-puluh tahun projek orang Melayu sampai Melayu sangat miskin, Tun tak malu ya merompak. Oh, waktu makan duit haram, makan duit rasuah, tak malu depan Allah. Baru sekarang malu nak mengaku Tun. Menghitung hari untuk ditangkap dan disiasat oleh SPRM di Putrajaya. Kesian saya tengok Tun M. Makin tua, makin pengecut. Saya terkejut. Tun M nampak muka pucat, muka ketakutan, menerima notis daripada SPRM wanted sebagai suspek penjenayah dalam skandal rompakan di Putrajaya. At the first place, pengakuan oleh anak Tun M iaitu Mukhris bahawa bapa beliau disiasat secara rasmi oleh SPRM membuktikan kebenaran kata-kata saya bahawa Tun M sudah hilang kekebalan undang-undang di negara ini. Ini adalah kali pertama Tun M menerima notis daripada SPRM untuk disiasat dalam skandal rompakan, skandal rasuah, skandal mencuri, skandal pecah amanah, skandal salah guna kuasa dan skandal jenayah pengubahan wang haram berskala besar dalam sejarah politik negara. Perdana Menteri sebelum ini tidak berani untuk menghantar notis kepada Tun M untuk disiasat oleh SPRM. Sama ada di zaman Banduan Najib jadi Perdana Menteri, zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, now di zaman Anwar Ibrahim, ceritanya cukup berbeza. Tun M dan anak beranaknya terkejut menerima notis daripada SPRM untuk disiasat
dalam skandal rompakan di Putrajaya. Kenapa anak-anak Dedi terkejut? Tun M disiasat oleh SPRM. Why? Mukhris, Mogzani, Mirzan. Waktu anda nampak Dedi anda merompak depan mata anda tidak terkejut? Anda tidak ada tanya dengan Dedi anda, Dedi, banyaknya Dedi rompak projek orang Melayu di Putrajaya. Tak takut ke Dedi ditangkap oleh SPRM semua dalam penjara? Did you ask this question to your father? Never ask. Oh, patutlah anda terkejut. Anda terkejut? Tun M hilang kekebalan undang-undang dalam SPRM. Mukhris, Mogzani, Mirzan, wake up. Sedar daripada tidur yang lena. Ini tahun 2024. Dedi kamu tidak lagi jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Apa yang kamu terkejut bila SPRM hantar notis untuk siasat bapa kamu? Ini zaman Kerajaan Agung ke-17, zaman Kerajaan Anwar yang berkuasa. Sebagai ketua negara, ketua kerajaan yang mengangkat rule of law. Bukankah bapa kamu dulu setiap kali jadi Perdana Menteri dia kata, saya akan memerintah atas prinsip rule of law. Now, Anwar Ibrahim menggunakan pendekatan yang sama. Rule of law is priority dalam kerajaan Madani di Putrajaya. Why you terkejut? You terkejut bapa you confirm ditangkap oleh SPRM, confirm didakwa dalam mahkamah, confirm disumbat dalam penjara. Saya dah kata, merompak, mencuri projek orang Melayu, mencuri harta rakyat Malaysia, harta negara Malaysia yang berdaulat ini adalah satu jenayah besar, Mukhris, Mogzani, Mirzan. Kamu dibesarkan guna duit rasuah, guna duit curi, guna duit haram. Dan anda tidak malu dibesarkan oleh bapa anda menggunakan duit rompakan, duit illegal, duit haram ini. Sekarang korang terkejut bapa hang disiasat oleh SPRM. Biar betul. Daripada hang muda sampai hang jadi warga emas, jadi orang tua, Mirzan, Mogzani, Mukhris, baru sekarang kamu terkejut bapa kamu disiasat oleh SPRM. Kami terkejut. Anda satu keluarga bergotong royong, overconfident, merompak dalam Malaysia, kasih miskin orang Melayu, kasih miskin rakyat Malaysia, tambah hutang negara tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut disumbat dalam penjara. Kami yang patutnya terkejut. How can be bapa kamu yang tak lama lagi umur 100 tahun bangga dan tak malu merompak, makan duit rasuah, makan duit haram, kasih makan duit haram kepada anak-anaknya, cucu-cucunya. How can be? Jangan salahkan SPRM, Mirzan, Mogzani, Mukhris, anak-anak cucu-cucu Tun M yang tengok video bahaya ini. Salahkan diri sendiri. Kamu ketagih merompak, kamu ketagih makan rasuah, kamu ketagih makan duit haram. Semua ni satu jenayah besar. Merompak projek orang Melayu, makan duit rasuah, curi harta negara. Kau buat macam harta datuk nenek moyang kau. Now, padan muka. Allah turunkan balak di bulan Ramadan. Habis bulan puasa, habis hari raya, memang Tun M by prospect ditangkap, disiasat oleh SPRM dan diheret ke kandang mahkamah seperti Tun Coklat, seperti PM tepi Tan Sri Muhyiddin. Dan ini
adalah tanda kiamat besar. Legasi empayar kekayaan dan kekuasaan Tun M hancur dan pupus kerana terlalu tamak merompak dalam Malaysia. I feel sorry to you, Tun. Anda masih pening-pening lalat dengan anak-anak anda. Kenapa SPRM menyiasat Tun M dalam skandal rompakan ini? I feel sorry to you, Tun. I know you watching this hot video. Tun takut disiasat oleh SPRM sampai sakit jantung hari-hari. Kenapa dulu Tun tak fikir masak-masak, tak fikir panjang? Sebelum merompak projek orang Melayu, merompak duit rakyat, merompak harta negara. Did you think you will going to jail if you merompak? Did you think about this? You never think about this. So, you must take the responsibility. Kesilapan Tun M adalah terlalu gila merompak, terlalu tamak, terlampau lagak, terlampau gatas merompak, kasih makan duit haram, duit rasuah kepada anak-anaknya. Kesilapan Tun ini, dia overconfident, kebal di sisi undang-undang, kebal dalam mahkamah, ikut suka hati dia, suka hati bapa datuk nenek moyang dia. Dia buat harta negara Malaysia ini macam milik keluarga dia, maka dia rompak hari-hari. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agong ke-17 tidak akan melutut di kaki Tun M. Walaupun diugut bunuh kah, atau nak minta tolong daripada Israel kah, daripada kuasa besar seluruh dunia kah untuk tutup kes rompakan ini, it is too late. Anda gagal menggulingkan Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung dari pintu belakang di Putrajaya sehingga bulan Ramadan ini, sehingga 21 Ramadan ini. Your master plan, game politik deep state hang, fail 100%. Tun M. If no one honest to you, let me honest to you. This is the end game. You are finished. You checkmate and game over. You bingo. You masuk perangkap percaturan kuasa sendiri. You tak tahu siapa musuh you, siapa kawan you. Sudahlah, file kes rompakan you terlampau banyak. You gila dengan anak-anak you. Tangkap Jufazli Syamat tiap-tiap tahun. Ni karma. Mukhris. Kau gila. Bocorkan rahsia bapak sendiri. Wanted sebagai penjenayah yang disiasat oleh SPRM. Ya, you gila Mukhris. Kau kasih telanjang bapak kau sendiri. Depan Jufazli, depan 33 juta rakyat. Kau kantoikan bapak kau sendiri. Wanted oleh SPRM hari ini. Mukhris. Terima kasih banyaklah kasih bocor rahsia ni. Akhirnya apa yang saya perkatakan beberapa bulan lalu, semua bukan cerita kosong, tapi ia adalah cerita sahih dan benar. So, I wish good luck kepada Tun M. Yang wanted untuk ditangkap dan disiasat oleh SPRM. This is my humble advice. Semua peguam yang dilantik oleh Tun M sebelum ini dalam Mahkamah Malaysia, semua peguam dia
tak boleh pakai. Saya mengharapkan Tun M melantik peguam yang lebih hebat, yang lebih power untuk melawan kes-kes rompakan dia ini yang terlampau banyak bukti dia, lebih daripada 100 kotak punya bukti. Ini bukan kes politik, ini bukan wayang politik, ini bukan gimmick politik. This is real. Tun M dalam kedudukan yang sangat bahaya, Mukhris, Mirzan, Mogzani. Sebelah kaki Tun M sudah berada dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Tun M akan jumpa anak muridnya dalam penjara Kajang. Mark my word. Masih ni mulut saya. Dan it is not only Tun M. Anak-anak Tun M akan mengiringi Tun M ke dalam penjara Kajang. Mukhris, Mogzani, Mirzan. Siapa makan cili, dialah terasa pedasnya. So, di bulan Ramadan ini, kalau Tun M mahu selamat dalam skandal rompakan ini, jangan lari keluar negara, jangan lambat-lambatkan siasatan, jangan lambatkan proses pendakwaan mahkamah. Bersihkan nama anda, Tun M, bersama anak-anak penyamun bilioner anda. You like it or not, you believe it or not, dahlah tu Tun nak lari daripada mahkamah. Berpuluh-puluh tahun Tun M cuba nak tutup kes rompakan ini. Ini antara punca kenapa Tun M hancur. Tun M takut kes rompakannya dibuka dalam mahkamah. Sekarang dah tak boleh lari. Tun M fikir 40 tahun lalu dia berjaya tutup kes rompakan dia dalam mahkamah. Dia tak akan disiasat oleh SPRM, dia tidak akan ditangkap oleh SPRM, dia tidak akan disumbat dalam penjara rakyat. Ini pemahaman yang salah. Tun M ingat kalau dia berjaya tutup semua kes rompakan dia dalam mahkamah 40 tahun lalu bersama anak-anaknya, rakyat tidak akan cop Tun M sebagai perompak, penyamun, penyangak, pencuri, pengkhianat, petualang di negara ini. You are wrong, Tun M. Look at me, Tun. Saya dibantai, diterajang kanan, kiri, depan, belakang oleh 4 orang Perdana Menteri, termasuk Tun M bantai saya dalam mahkamah. Did I ask help from any superpower in this country, from in this world, to close my court case that you opened in this country? Let me honest, let me transparent, I'm never asked any help. I fight 100% and I won the case. That's why I'm survived. That's why all of you sakit hati dengan Jufazli Syahmat jika menang dalam mahkamah. Ini yang sepatutnya Tun M buat. Biarlah siapa pun nak buka kes mahkamah Tun, lawan habis-habisan. Ni lari bersembunyi dalam IJN. Minta tolong dengan kabel besar, tolong tutup. Nah, sekarang di usia 100 tahun, siapa boleh tolong Tun M dalam keadaan Tun M sudah kantoi merompak? Tidak ada. Anak-anak Tun pun tak nak tolong Tun. Malah Tun dikambing hitamkan oleh anak sendiri. Kes ini akan selesai jika anak-anak Tun mengaku depan SPRM mereka lah yang merompak projek orang Melayu. Tapi no. Anak-anak you tikam belakang you. Ada anak-anak you selamatkan you depan SPM. Tidak ada. This is facts. Checkmate. And masuk perangkap sendiri 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taubat Tun, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, penjara neraka Jahannam, Allah kirim salam rindu. Allah Maha Kuasa, Tun M tidak ada kuasa. Daulat Tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, tabik spring kerajaan PMX dan SPRM yang menyiasat Tun M secara rasmi hari ini di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih.